Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, kita sambung bab 2 kita, fungsi kuadratik. Cikgu mula dengan page 4. Kita hari ni kita page 41 hingga 44 lah. Untuk refer. Tak buat banyak hari ni, tapi benda ni penting untuk awak tahu untuk selesaikan. Okey, kita akan selesaikan ketaksamaan kuadratik hari ni. Ketaksamaan maksudnya dia ada besar, kecil, besar sama dengan, kecil sama dengan, tu ketaksamaan kan. Okey, ketaksamaan kuadratik maksudnya dia melibatkan yang ada kuasa 2 kan. Okey, ada 3 cara untuk selesaikan ketaksamaan kuadratik. Satu adalah gunakan graf. Satu, gunakan garis nombor. Satu lagi, gunakan jadual. Okey, antara tiga-tiga cara ni, graf yang paling senang lah. Tapi kalau soalan dia tak suruh spesifik guna kaedah mana, awak buat je kaedah graf. Kalau soalan dia spesifik, dia nak awak selesaikan guna garis nombor, buat guna garis nombor. Kalau nak kena guna jadual, buat guna jadual. Tapi kalau dia tak cakap apa-apa, awak buat je bentuk graf, senang. Okey, so untuk contoh ni cikgu akan terangkan. Cari julat nilai X bagi ketaksamaan kuadratik berikut 2X tolak 1, X tambah 4. Itu menggunakan kaedah lakaran graf. Okey, cikgu akan buat semua untuk kali ni. So, bila lakaran graf, first kali awak kena kembangkan persamaan kuadratik ni jadi bentuk am. Bentuk am tu dia kena ada kita jadikan dia bentuk am tu, maksudnya AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Buatlah bentuk ni, dia bentuk am. So untuk soalan ni, nak buatlah bentuk ni, kita kena kembangkan dulu. So kembang 2X darab X, 2X kuasa 2, 2X darab 4, 8X. Negatif 1 darab X, negatif X, negatif 1 darab 4, negatif 4. Bawa yang X tambah 4 ni ke belah kiri, jadi macam ni. Okey, so kita akan dapat 2X kuasa 2, 8X tolak 2X, 6X. Negatif 4, 8. Besar pada kosong. Okey, kita nampak sebelum kita buat step terusnya, kita nampak 2, 6, 8 ni, dia boleh kecilkan. So, kita bahagi semua dengan 2 lah. Nak kecilkan, kita bahagi semua dengan 2. Jadi, X kuasa 2 tambah 6 bagi 2, 3X. Negatif 8 bagi 2, negatif 4. Besar pada kosong. Okey. So, bila dapat bentuk am ni, okey, awak biasakan selesaikan guna kalkulator. Okey, kalau tak biasa cikgu ajar. Kalkulator awak tu tekan mod. Lepas tu tekan EQN. Pilih yang EQN kan. EQN ni awak ada jumpa sekejap cikgu ambil kalkulator. Okey, mod. Awak tekan EQN nombor 1. Lepas tu dia tanya unknowns kan. Unknowns tu awak jangan ambil, awak ambil ke kanan. Ke kanan degree. Dia tanya degree. Kuasa 2, degree 2. So pilih nombor 2. Pilih nombor 2. Okey, dia akan tanya A. Dia tanya A apa, B apa, C apa. Okey, mula nampak A dah dulu. Okey, bila tanya A kita adalah perkali bagi X kuasa 2. Kalau kat sini, A kita tak nampak sebab 1 tak ditulis. So, A kita 1. Okey, kalau B kita perkali bagi X, iaitu 3. C kita negatif 4. Okey, so kat kalkulator awak masuk. A apa? A1. Patut tekan sama dengan. B apa? B3. Maknanya awak tekan sama dengan. C apa? C negatif 4. Awak tekan sama dengan. So, akan dapat kalian dapat X sama dengan 1. Lepas tu tekan sama dengan, awak dapat satu lagi, X sama dengan negatif 4. Okey, kita kena faktorkan benda ni. X sama dengan 1. Okey, kita tukar tanda. Sama dengan 1 yang positif. So, kita akan tulis kat sini tolak. Kita tukar tanda. Okey, negatif 4. Negatif 4 ni negatif kan. Bila kita masuk kurungan, kita jadikan dia tambah. Simbol ikut je, lebih besar pada kosong. Okey. So, awak lukis graf. Graf dia bukan graf yang kena kita graf tu. Graf dia simple je. Okey, dekat graf, awak masukkan tadi awak dapat tu. 1 dengan negatif 4. Negatif 4 kecil. So, duduk belah kiri. 1 duduk belah kanan macam ni. Okey. So,
awak tengok kat depan ni, kat nilai A ni. Nilai A ni positif kan? Nilai A ni positif, so maksudnya senyum. Kalau nanti kau dapat nilai A tu negatif, masalah. Okay. So positif senyum. Lepas tu awak tengok ketaksamaan pula. Ni cikgu highlight ketaksamaan. Tengok ketaksamaan pula. Ketaksamaan lebih besar. Bila ketaksamaan lebih besar, maksudnya kita lorek ke atas. Ada dua cara lorek. Okay. Kalau kat atas, dia macam ni. Kalau kat bawah, dia macam ni. Kita lorek. Ni kalau kat atas, dia lebih besar. Kalau kat bawah, dia lebih kecil. Kita lorek. Kalau nampak lebih kecil, kita lorek kat bawah. Kalau nampak lebih besar, kita lorek kat atas. Sekarang ni kita punya ni adalah lebih besar kan. Lebih besar, kita lorek kat atas. Okay, so cara baca kita yang lorek kat yang belah ni, kiri ni, dia ke kiri kan. Ke kiri tu, dia lorek ke kiri. So, ke kiri kita nilai negatif 4 kan. So, apa kita jawab? X lebih kecil pada negatif 4. Okay, yang satu lagi tu, dia ke kanan kan. Ke kanan apa tu? 1. So, X lebih besar sama dengan 1. Okay. Settle lah kat situ. So, itulah penyelesaian menggunakan graf. So, kalau nak salin ke apa, boleh pause dulu kan. Kena salin lah cikgu ajar ni. Kena pause, and then baru awak salin lah. Okay, cikgu nak padam ni. Untuk kita seterusnya pula cikgu nak buat kaedah garis nombor. Okay, untuk yang kedua, kita buat garis nombor. Okay, yang cikgu tulis ni, yang cikgu dah tulis ni adalah kita dapat daripada yang tak ada lakangan graf tu. Okay. Tapi cikgu tak buat balik semua lah. Okay, sampai peringkat step ni. Okay, cikgu dah explain tadi macam ni kita dapatkan peringkat yang kurungan-kurungan ni. Okay, sampai peringkat ni untuk buat garis nombor, awak kena buat garis nombor. Okay. Lepas tu awak letakkan ni tadi, kita tekan kalkulator dapat negatif 4 kan sebenarnya kan. Yang ni kita tekan kalkulator dapat 1 kan. Okay, so awak kena ambil nilai tu. So negatif 4 dan 1. Kau kena ambil nilai negatif 4 dan 1 tu. Yang kurungan ni lepas kita faktor kan. Okay. So, awak ambil kurungan ni. Awak buat dia macam border sikit. Okay. Apa yang awak boleh buat. Okay. Awak ambil nilai, sebarang nilai yang kecil daripada negatif 4. Yang kecil daripada negatif 4, cikgu ambil kat sini 5. Cikgu ambil negatif 5 Cikgu ambil negatif 5. Okay. Yang tengah-tengah ni, nilai antara negatif 4 dengan 1. Okay. Cikgu ambil kosong. Awak nak ambil nilai apa-apa pun tak apa. Okey, yang belah kanan sekali cikgu ambil nilai yang lebih daripada 1. 2 lah. Kan? So, kita ambil nilai yang berada di dalam julat tu. So, apa yang kita buat, yang kita masukkan setiap ni. Okey, untuk yang pertama negatif 5 tu, kita masukkan tempat X tu dengan negatif 5. So, cikgu buat negatif 5 tambah 4. Darab dengan negatif 5 tolak 6. So, dapat apa ni? Negatif 5 tambah 4, negatif 1 kan? Negatif 5 tolak 6 pula 1 lah. Kita follow kat atas ni. Negatif 5 tolak 1, negatif 6 kan. So, bila kita darab ni, dua-dua kita akan dapat 6 kan. Positif 6. So, 6 ni lebih besar pada 0. So, tempat yang pertama ni adalah tempat dia positif. Sebab kita dapat positif kan. Okey. Untuk kedua, kita masukkan X 0 pula. 0 tambah 4. Darab dengan 0 tolak 1. So, akan dapat 4. 0 tolak 1, negatif 1. So, akan dapat negatif 4. So, negatif 4 ni kecil daripada 0. Okay, so nilai dia negatif. Kita kena letak negatif. Okay, last kita masukkan 2. So, 2 tambah 4. 2 tolak 1. So, dapat 6. 2 tolak 1, 1. So, dapat 6. 6 ni lebih besar pada 0. So, dia positif. Kan? Okay. So, kita nak ambil yang mana? Kita tengok atas ni. Kita tengok dia... kita ingat ke highlight. Okay, kita tengok dia simbol ni. Lebih besar kan? Lebih besar maksudnya positif. So, kita kena ambil tempat yang positif. Nak ambil macam mana? Okay, nak ambil macam mana? Kita ambil kawasan ni. Kawasan positif ni adalah bila X lebih kecil pada negatif 4. Satu lagi kawasan positif bila X lebih besar pada 1. So, buat dua-dua. X lebih kecil pada negatif 4. Dan X lebih besar pada
1. Ambil dua-dua. So ni lah jawapan kita. Sama je macam jawapan lakan graf tadi. Cuma cara yang berbeza. Okay. Kalau tak faham, repeat balik lah kan. Okay, next kita buat kaedah jadual. Okay, kita masih menggunakan bentuk kurungan ya. Lepas kita settle macam kita buat dengan A dengan B, kita kena buat sampai bentuk kurungan ni dulu. Kemudian baru kita buat bentuk jadual. Okay, jadual dia macam ni. Ni julat nilai X. Julat nilai X ni kita masukkan kita kan dapat dekat kalkulator tadi negatif 4 dan 1 kan. So kita kena ambil yang kecil ni, kita kena ambil kurang pada dia. Lepas tu kita kena isi yang belakang ni besar pada 1 lah. Yang tengah-tengah ni kita buat di antara nombor yang kita ambil tu, iaitu negatif 4 dan 1. Okay. Tengah-tengah nombor ni lah 2 ni. Okay, so yang kat tepi ni kita ambil yang pertama, yang kedua ni X tambah 4. Lepas tu X tolak 1. Bawah tu kita darab X tambah 4, X tolak 1 kan. Okey, untuk petak yang pertama ni kita kena isi nombor yang lebih kecil daripada negatif 4. Contoh kita ambil negatif 5. So negatif 5 tambah 4 kita dapat negatif 1. Okey, yang ni pula negatif 5 tolak 1 dapat negatif 6. Yang ni pula okey, apa kita buat, kita ambil okey, ni kan negatif kan. So kita akan dapat negatif kat sini kan. Yang bawah negatif 6 tu nilai dia negatif. So negatif bila darab negatif, bila darab dengan negatif akan dapat positif kat bawah ni. Kita tak penting nilai, kita nak tahu positif ke negatif sahaja. Okey, untuk yang tengah-tengah ni kita ambil nilai yang antara negatif 4 dan 1. Contoh kita ambil kosong. So kosong tambah 4 dapat 4. Kosong tolak 1 dapat negatif 1. So 4 ni nilai dia positif. Negatif 1 ni nilai dia negatif. So positif darab negatif dapat negatif kan. Ni positif darab negatif pula kan. Okey, yang last kali ni X besar pada 1, kita ambil nilai 2 contoh kan. So 2 tambah 4 dapat 6. 2 tolak 1 dapat 1. So yang ini positif, yang ini pun positif. So positif darab positif akan dapat positif. So nak ambil yang mana? Kita tengok ni lebih besar. Lebih besar kita akan ambil yang positif. Yang positif tu berada di sini dan di sini. So yang pertama ni julat dia yang ni. Yang kedua ni julat ni yang ni. So jawapan kita tulis sebagai X lebih kecil pada negatif 4, X lebih besar pada 1. Okay. Kalau tak nampak nanti boleh repeat kan, boleh replay. Okey, so kalau tengok latihan diri 2.3 ni, dia kata selesaikan setiap ketaksamaan menggunakan kaedah lakan graf, garis nombor atau jadual. Bila atau ni kita boleh pilih lah kita nak buat yang mana satu. So katakan cikgu nak buat bentuk graf saja, sebab graf paling senang lah. So cikgu nak buat soalan, contoh cikgu buat soalan B. Okey, 2 tolak X, 8 tolak X kecil pada 0. Okey, kita kena kembang dulu. 2 darab 8, 16. 2 darab negatif X, negatif 2X. Negatif X darab 8, negatif 8X. Negatif X darab negatif X tambah X kuasa 2 besar pada kecil pada 0. So kita susun X kuasa 2 kat depan. So negatif 2X tolak 8X jadi negatif 10X. And then tambah 16 kecil daripada 0. So masuk kalkulator awak, tekan mod. Tekan apa? 1, 2, 3. Tekan 3 dapat EQN. Pilih nombor 1 tu. Tak nak unknown. So awak pergi gerak yang besar sekali dekat kalkulator awak yang warna kelabu tu. Gerak ke kanan. Dapat degree. Awak ambil degree 2 lah. Sebab dia kuadratik kan. So A masukkan perkali bagi X kuasa 2 iaitu 1. B masukkan perkali bagi X iaitu negatif 10. C masukkan 16. So akan dapat X sama dengan 8. Letak tepi dulu. X sama dengan 8. Satu lagi. X sama dengan 2. Okey, baru buat jalan kerja dia. Yang ni bukan jawapan Yang ni guide sahaja. Okey, bila 8 dia positif, so kena tukar tanda jadi X tolak 8. Bila 2 pula positif, kena tukarnya X tolak 2. So kita lukis. Okey, antara 2 dengan 8, 2 lebih kecil. So 2 duduk belah kiri lah. Okey, tengok nilai A dia positif kan. Depan dia positif kan. Positif senyum. Lepas tu awak tengok dia lebih kecil dekat bawah.
So bila dekat bawah, dia ada satu jawapan sajalah. Kalau tadi kat atas kan, tadi kat atas ada contoh bentuk graf tadi. Cikgu dapat dia ada dua jawapan kan, macam ni yang cikgu ajar bentuk graf tadi. Okey, yang ni dia kat bawah saja lorek. So kita akan buat macam ni. Letak X tengah-tengah. Okey, yang ni buat lebih kecil sama dengan lebih kecil biasa je, sebab dia pakai biasa je kan, dia tak ada calik kat bawah. Kita pun buat macam biasa. Okey, buat calik macam tu, turunkan 2, turunkan 8. Inilah jawapan dia kan, X antara 2 hingga 8. Tadi tu dia macam ni kan, negatif 4 1 kan, kita lorek kat atas kan. So kita ada 2 jawapan macam ni kan, X kecil pada negatif 4, X besar pada 1 kan. Kalau lorek kat atas macam ni, kalau lorek kat bawah dia macam ni je kan. Satu jawapan je. Tadi 2 jawapan yang ni satu jawapan saja. Okey, kenapa tak ada calik? Ikut soalan. Kalau soalan tak ada calik tu maksudnya macam ni lah. Macam ni. Kalau soalan tak ada calik, maksudnya dia tak ada. Kita kena ikut soalan. Okay, cikgu buat satu lagi soalan yang ni. Okey, cikgu buat soalan E. So, E, X tambah 2 kuasa 2 kecil daripada 2X tambah 7. Okey, kita kembangkan dulu. X tambah 2 kuasa 2 ni, kita kembangkan. Okey, 2X tambah 7 ni, kita bawa pergi sebelah kiri. Macam ni. So, kita kembangkan. 2X jadi 4X. 2 dah 2, 4. Okey, 2X tolak 7 kecil pada 0. So, akan jadi apa? 4X tolak 2X, 2X. 4 tolak 7, negatif 3. Okey, so kita masuk kalkulator macam tadi. So, A kita sekarang ni 1. B kita 2. C kita negatif 3. So, dapat X sama dengan 1 dan X sama dengan negatif 3. Tulis kat tepi dulu. Kemudian baru masuk kurungan. Tukar tanda. 1 jadi negatif 1. Negatif 3 jadi tambah 3. Ni jalan kerja sebenarnya kan. Jalan kerja kena buat. Okey, ni kita baru nak lukis. Okay, bila lukis, kita kena tengok jawapan kita. Kita tengok yang sini lah. Okey, negatif 3 kecil. So, duduk belah kiri. 1 duduk belah sini. Okey, dia X dia ni pun positif. So, senyum. And then dia lebih kecil. Kecil kat mana? Bawah. Bila bawah adalah X di antara negatif 3 dan 1. Turunkan macam tu saja. Okey, cikgu nak bincang sikit latihan intensif 2.1 muka surat 44. Cikgu memang nak suruh buat pun, tapi cikgu takut awak tak boleh buat. So, cikgu akan bincang beberapa soalan lah. Okey, soalan kat intensif ni bukan yang sekadar yang kita belajar hari ni, tapi yang subtopik yang sebelum hari ni juga. Okey, so cikgu buat beberapa soalan. Cikgu pilih, nanti ada soalan yang cikgu pilih ni cikgu memang suruh buat juga dalam buku. So, nanti tengok nombor berapa yang kena salin. Okey, so nombor 3, cikgu akan buat nombor 3. Cikgu akan buat 3A. Jika alfa dan beta adalah punca-punca bagi persamaan kuadratik 2x kuasa 2 tambah 6x tolak 7 sama dengan 0, bentukkan persamaan dengan punca-punca berikut. Okey, so dalam soalan ni dia kata persamaan kuadratik kita ni punca dia alfa beta. Sekarang ni dia ada punca baru. Okey, cikgu ambil A. Punca baru dia adalah 1/2 alfa tambah 1 dengan 1/2 beta tambah 1. Dia ada punca baru. Okey, untuk cari punca baru, untuk cari persamaan baru ni, awak kena guna punca baru. Okey, sebelum cari punca baru, awak kena tahu punca asal. Okey, hasil tambah punca, rumus dia adalah negatif B per A. Hasil darab punca adalah C per A. So, hasil tambah punca kita adalah sama dengan kita punya alfa tambah beta lah kan. Sebab punca-punca dia kita tambah. Okey, sama juga dengan negatif B per A. Okey, negatif B kita 6. 6 sini di sini C A kita 2. So, dapat negatif 6 bahagi 2, negatif 3. Okey, hasil darab punca pula iaitu alfa darab beta C per A. C kita negatif 7, A kita 2. Negatif 7/2. So, kita ada dah benda ni. Okey, kemudian kita nak cari hasil tambah punca baru.
hasil tambah punca yang baru cikgu buat. Okey, so kena tambahlah 1/2 alfa tambah 1 tambah dengan 1/2 alfa 2 beta tambah 1. Okey, nak tambah benda yang pecahan ni kena darab silang. So kena darab silang, jadi 2 beta tambah 1 tambah dengan 2 alfa tambah 1 bahagi dengan yang bawah ni kena darab kan. Okey, so dapat apa? Okey, kita akan tambah 2 beta tambah 2 alfa ni kan. Tapi cikgu nak faktorkan 2 kat luar. So akan jadi macam ni je. Alfa tambah beta. Kemudian 1 tambah 1 dapat 2. Kalau tak pasti awak kembangkan balik. Ni mesti sama yang kat atas ni. Okey, bahagi dengan kat bawah ni kembangkan juga. 2 alfa 2 beta jadi 4 alfa beta. 2 alfa darab 1 2 alfa. 2 beta 1 darab 2 beta 2 beta. 1 darab 1 1. Okey, yang bawah pun cikgu nak kena faktor juga. Okey, 4AB tak apa. Yang 2 alfa tambah 2 beta ni faktor. Jadi alfa tambah beta macam tu. Sebab apa kita nak faktor? Kita nak faktor, kita nak masukkan nilai. Kita nak masukkan nilai ni. Dia juga ambil highlight. Kita masukkan nilai. Kita nak masuk nilai ni. Nilai ni menggunakan apa yang kita ada. So kita masukkan. So 2 alfa tambah beta kita negatif 3. Okay, tambah 2 bahagi 4. Alfa beta kita adalah negatif 7/2. Tambah 2. Alfa tambah beta kita negatif 3. Masukkan 3 je sebiji yang kita ambil tu. Okey, so nanti akan dapat negatif 4. Bawah dia dapat 19 kan. Okey, balik. 4 darab 4 negatif 3.5 tolak 6 tambah 1. Negatif 19. Negatif 19. So kita positifkan dia. Negatif dipositifkan 4/19. Kalau dapat point nanti tekan ABC tu, jadikan dia pecahan. Okey, ni baru HTP. Panjang sikit ni. Kita kena cari pula hasil darab punca yang baru. 1/2 alfa tambah 1 darab dengan 1/2 beta tambah 1. Ke atas dengan atas, 1 darab 1 1, bawah dengan bawah. Okey, bawah dengan bawah darab ni macam kita dapat tadi cikgu rasa. Sama je 19 kan. Ni kan darab tadi kan. Sama kan. Kita akan dapat negatif 19. Okey. So kat sini dia nak buat bentukan persamaan yang baru. Maksudnya awak kena ingat yang template ni. X kuasa 2 tolak HTPX tambah HDP sama kosong. Yang cikgu suruh hafal itu kan, template ni. So kita kena isi saja. So X tu X kuasa 2 tolak hasil tambah punca yang baru kita ni 4/19 tu. 4/19 X tambah hasil darab punca kita yang baru ni. Negatif sebab dia negatif, cikgu kena tulis negatif terus lah. Negatif 1/19 sama dengan kosong. Okey, tapi kita tak nak 19 ni kat bawah. Kita darab semua dengan 19. Dapatnya 19x kuasa 2 tolak 4x tolak 1 sama dengan kosong. Kita nak bagi jawapan kita tak ada pecahan. So kita kena buat macam ni lah. Kita darab dengan penyebut yang paling besar kat bawah. Iaitu kat sini 19 lah. Okey, dan cikgu buat nombor 5. Beri persamaan kuadratik berikut. Okey, R adalah integer bukan sifar. Maksudnya R tak boleh jadi nilai kosong lah. Cari nilai R dengan keadaan satu punca negatif, punca ni satu lagi. Satu punca negatif, punca satu lagi. Maksudnya kalau punca dia tu M, punca satu lagi dia tu negatif M. Itu maksudnya negatif punca satu lagi. Kalau yang ni, kalau satu punca tu 2,
satu punca negatif 3, bukan maksud dia kena negatif punca. So ni 2, patutnya 2 pasangan dia dengan negatif 2 lah. Ni contoh kan. Kalau 3 pasangan dia negatif 3. Tapi kita tak ada nilai punca apa, kita namakan saja punca kita M. Nak namakan apa-apa pun tak apa. Kan? Contoh cikgu bagi contoh, kita namakan dia M. Satu punca adalah negatif punca yang satu lagi. Okey. So dalam soalan ni dia nak cari nilai R kan. Okey, dia dah susun dah bentuk R ni. Bentuk general ni. Di mana A kita adalah yang darab dengan X squared tu, iaitu R. B kita yang darab dengan X, iaitu R tolak 1. C kita yang tak ada X, iaitu 2R tambah 3. Okay, dia dah susun, kita cuma ambil maklumat sahaja. Okey, kita tahu bahawa hasil tambah punca, okey, maksudnya M tambah dengan negatif M, kita akan dapat hasil tambah punca tadi cikgu dah bagi tahu dah, dia negatif B per A. Hasil darab punca adalah C per A. So hasil tambah punca kita adalah negatif B kita R tolak 1. So negatif R tolak 1 per dengan A kita R. So kita selesaikan, tambah tolak jadi tolak. So M tolak M kosong, buat kosong. So ni kita kembangkan negatif R, negatif positif, tambah 1 per dengan R. Okay, R ni kita shoot ke atas. Darab R darab kosong. Negatif R tambah 1. So R yang belah kanan ni kita bawa ke belah kiri. So R sama dengan 1. Okay, tak payah buat apa-apa dah. Kita buat HTP je. Dah dapat dah nilai R. Okay, yang tu yang A. Okay. Kemudian yang cikgu buat yang kedua, satu punca adalah salingan punca yang satu lagi. Apa maksud salingan punca satu lagi? Okay, cikgu padam dulu ni. Kalau salin nanti pause Okey, salingan punca satu lagi maksudnya kalau punca tu M, satu lagi saling tu maksudnya dia 1 per. Okey, so kalau satu punca tu M, satu lagi dia 1 per M. Macam ni, kalau punca dia 2, satu lagi 1 per 2 tu maksudnya salingan punca satu lagi. Tadi negatif kan, ni salingan punca satu lagi. Kita ada masalah, kita cari juga salingan ni bila kita nak buat HTP, hasil darab punca kan, dia tambah ni macam susah kan. M tambah 1 per M macam susah kan. So kita jangan ambil hasil tambah punca, kita ambil hasil darab punca. Hasil darab punca tu kita ambil M darab dengan 1 per M. So hasil darab punca tadi adalah C per A. C kita tadi kita dah padam dah. C kita tadi 2R tambah 3. A kita adalah R kan. Okay, so kita darab M darab 1 per M, boleh potong dapat 1. So 2R tambah 3 per R. Okay, shoot. R darab 1 R. R sama dengan 2R tambah 3. Selesaikan untuk R. Cuba negatif 3 kat sini. So 2R tolak R. So R sama dengan negatif 3. Ubah pergi depan. Macam tu. Negatif 3. Okay, dah selesai. Dah selesai untuk soalan B. Okay, soalan C. Satu punca 2 kali punca satu lagi. 1 M, 1 kena 2 M. Yang ni cikgu tinggal lah. So buat. Okay, then nombor 8. Punca-punca persamaan X kuasa 2 tambah PX tambah 27 sama kosong mengikut nisbah 1 nisbah 3. Cari nilai-nilai P. Okey, nisbah ni kita kena pakai nilai juga sementara. Okey, katakan cikgu bagi nama lah, cikgu bagi nama. Ni A. A macam payah nak saya tukar dengan 9 kan. Cikgu panggil Y lah. Tak payah pakai M kan, cikgu panggil Y. Kalau satu Y, satu lagi 3 Y. So masih kalau kita bahagi kan, dia masih 1 per 3 juga. So tak ada masalah. Kita nak guna unknowns je. Okay, so hasil tambah punca kita adalah Y tambah 3Y. Kita sama dengan negatif B per A. Okay, HTP kan, negatif B per A. So B kita P, A kita 1 kan. So kita ni jadi 4Y sama dengan negatif P lah per 1 tu. Negatif P je. So cikgu ubah ke depan, P positif sama dengan negatif 4Y. Masa tak dapat selesai untuk P lagi, kita kena guna HDP sekarang ni.
HDP kita bila kita darab Y darab 3Y, dia akan sama dengan C per A. So 27 per 1. Kat sini 1 tu 27 per 1 kan 27. So cikgu tak tulis lah. Okey, yang ni akan jadi apa? Y darab 3Y, 3Y kuasa 2 sama dengan 27. So Y kuasa 2 sama dengan 27 bahagi 3 dapat 9. So Y sama dengan punca kuasa 9. So Y sama dengan 3 ataupun negatif 3. Dia tambah tolak So jawab macam ni lah. Jika Y sama dengan 3, maka P sama dengan negatif 4 darab 3 dapat negatif 12. Kena consider dua-dua. Bila Y sama dengan negatif 3, P sama dengan negatif 4 darab negatif 3 dapat positif 12. So ada dua jawapan lah. Okey, cikgu buat nombor 9. Diberi 3 H tambah 1 adalah punca-punca bagi persamaan bla 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 bla. Jari nilai-nilai mungkin bagi H tambah K, H dan K. So kita guna HTP juga. Hasil tambah punca adalah 3 tambah H tambah 1, dia sama dengan negatif B per A. B kita sekarang ni K tolak 1, A kita per 1 kan. Per 1 ni tak payah tulis lah sebab dia memang jawapan dia pun. Jawapan dia yang nombor yang sama kat atas tu juga. So kita selesaikan yang ni. So 3 tambah 1 4. So 4 tambah H sama dengan negatif K, negatif tambah 1 macam ni. Okey. So kita ada satu persamaan lah. Okey, kalau kita nak tulis elok, kita boleh bawa 4 ke sebelah kanan. Jadi 4 tambah 1 5. So jadi 5 tolak K. Okey. Kemudian kita buat HDP darab. So 3 darab H tambah 1, dia kena sama dengan C per A. C kita 9, A kita 1. 9 bagi 1, 9 sahaja. So yang HDP ni kita boleh cari nilai H sebab dia satu unknown sahaja. 9 bahagi 3, 3. So H sama dengan 3 tolak 1 dapat 2. So bila H sama dengan 2, kita masukkan dalam persamaan ni. H sama dengan 2 kan. So 2 sama dengan 5 tolak K. So K sama dengan 5 tolak 2, 3. So ada 2 jawapan. Okay. Untuk K dan untuk H.